Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Yunus ayat 98 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق الله العظيم. Maka dengan kisah Fir'aun itu ada baiknya kalau penduduk sebuah negeri beriman sebelum mereka ditimpa azab supaya imannya itu mendatangkan manfaat menyelamatkannya. Hanya kaum Yunus atau hanya kaum Nabi Yunus sahaja yang telah berbuat demikian. Tatkala mereka beriman, kami elakkan azab sangsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menipu mereka. Dan kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa yang kami tentukan. Dan bukanlah tanggungjawab wahai Muhammad menjadi seluruh ummah manusia beriman. Jika Tuhanmu mengkehendaki nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu. Kalau Tuhan tidak mengkehendaki, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman melainkan dengan izin Allah. Dan Allah
menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mau memahami perintah-perintahnya. Jangan ทำไมจึงไม่มีหมู่บ้านสักแห่งหนึ่งศรัทธาโดยที่การศรัทธาของพวกเขานั้นจะอำนวยประโยชน์แก่พวกเขานอกจากบุญชนของยูนุสเมื่อพวกเขาศรัทธาแล้วเราได้ปลดเปลื้องการลงโทษอันอัปยศจากพวกเขาในการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้และเราได้ยืดระยะเวลาหนึ่งให้แก่พวกเขาและหากพระผู้อภิบาลของเจ้าประสงค์แล้วแน่นอนผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวลจะศรัทธาเจ้าจะบังคับผู้คนจนกว่าพวกเขาจะเป็นผู้ศรัทธากระนั้นหรือและไม่เคยปรากฏว่าจะมีชีวิตใดศรัทธาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์และพระองค์จะทรงลงโทษแก่บรรดาผู้ที่ไม่ใช้สติปัญญา الله أكبر استغفر الله العظيم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله الحمد لله tiga qira'atan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca, mendengar, juga tadabbur, Allah Subhanahu wa taala akan membalas ganjaran pahala yang begitu besar, mulia, indah, banyaknya, besarnya. Surah Yunus ayat 98 sampai kepada ayat 100. Dialah Allah Rabbuna wa Rabbud dunya wa Rabbul akhirah wa Rabbus samawati sab'i wa Rabbul arshil azim wa huwa rahmur rahimin wa huwa rahmanur rahim yang sentiasa mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih serta angkah darajah yang begitu tinggi kepada sakiran kita di dunia ini dan di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ayat 98 Allah Subhanahu wa taala cerita kisah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam. Dengan nama surah Yunus ni lah, ayat ni lah, surah ni lah yang Tuhan cerita masalah Nabi Yunus. Nabi Yunus terkenal dengan Zinnun. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban fazanna an lan naqdira alayhi fanana fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dah sebut dalam surah Anbiya. Zinnun ni bermakna ia kena ditelan, dimakan, dimamuh oleh seekor ikan besar nama An-Nun. Maka digelarlah nama dia Zinnun. Tidak lain tak bukan dengan kerana Nabi Nuh ni dia mecok dalam berdakwah dia kepada kaum. Kalau kita panggil bahasa kita kok
wang putus asa. Boleh juga. Kalau kita duk dakwah, duk royak kat orang, bagi tahu kat orang masalah ajaran Islam, nampak kaum ni kita tu sedengar, di kampung tu sedengar. Tak ada apa, mecak hidup lain. Boleh, sepanjang Nabi Nuh. Nabi Nuh dia mecak ni gi duk hijrah kepada kaum lain tu, kepada qaryah kampung lain tu, satu dakwah dia juga. Satu cara dakwah dia. Bermakna kampung yang hidup dakwah tu nama apa? Sebut di sini Ninawa. Nainawa boleh ke? Ninawa atau Nainawa. Tapi dengan nama lo ni terkena Mosul di negeri Iraq. Di negeri Iraq tu. Ya, zaman dulu nama Ninawa, lo ni tukar daripada Ninawa kepada Mosul. Nabi Yunus alaihissalam telah diutus oleh Allah kepada kaumnya penduduk wilayah Ninawa dalam daerah Mosul di negeri Iraq. Dakwah juga siapa kaum dia tu kesebime. Lalu telah mecok. Tubik daripada kaum Ninawa tu menuju ke laut, nak pergi kapal lain lah. Apa tak ada harapan ni. Saya dengar dakwah dia mecok. Naik perahu pergi. Itu kisah dia nya. Naik perahu pergi bersama ramai-ramai. Tak kala pergi dah tu menyebab air laut tu gelombang besar naik. Kapten orang bawa perahu tu kata kena sia selak pok kita ni seorang dua orang tiga orang ke tujuh dalam laut untuk mati. Siapa kita lemu. Mati. Kalau tak tujuh maka akan tergelah before kita. Sorak cara tu setuju dengan cara jepuk ni. Itu kisah dia. Jepuk ni Allah mati, salah tak nak mati dah. Tak nasib ramai-ramai orang tu. Jepuk ni pak Allah kena kepada Nabi Yunus. Pakar ramai-ramai tengok bukan dia datuk ni siap dia. Orang tua dah ni, orang berjuh, orang baik. Pok kami tak jauh Jepuk mula nak buat jadi cerita. Jepuk kali yang kedua kena Nabi Yunus pula dah. Siapa 3 kali ule alik itu kena atas nama Nabi Yunus. Siapa Nabi Yunus kata tak ada apa lah. Kalau gitu kami jangan rela di kami untuk tuju ke dalam laut. Tuju. Mati. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kudrah dia, kekuasaan dia tu hatta seekor makhluk dia yang nama An-Nun, ikan besar mai telan Nabi Yunus. Allah telan Nabi Yunus duduk dalam perut ikan dan dia kahat dengan melalui doa Nabi Nuh tu ikan tu pergi kahat ke darat. Hidup semula duduk atas dunia. Nak kata Tuhan kuasa nak buat gapo kepada hamba dia nak berbuat. Allah tamdai tu sim tu yang samrat bau pu tam toy ni mimi are sak yang. Macam mana apa takabbur Allah boleh belaka nak bui munduk dalam perut ikan berpuluh-puluh malam pun tu saya mati. Kehek duk atas dunia hidup semula. Subhanallah. Dengan berkatnya doa Nabi Nuh ketika hidup dalam perut itu kalau ke mana? Dia kata lagu mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia mengaku kata dia tu zalim. Dia ni adalah hamba yang hina, hamba yang tidak ada gapo zalimnya dak hari-hari. Dalam ayat surah Anbiya tu lah. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat. Fanada nak doa dalam perut ikan yang gelap tu. Fi dhulumat, gelap, debeng gelap. Gelap perut ikan, gelap laut, gelap malam. Fi dhulumat. Sambil tu dia doa la ilaha illa anta subhanak. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Subhan, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ni adalah orang yang zalim, kata Nabi Nuh. Maka tu yang selamat dia.
Zalim mana sini? Boleh dia mecok dalam dakwah dia kali. Allahu akbar. Kek mai ke laut. Darat semula. Hidup Nabi Nuh alaihi salam Yunus. Itulah nak ayat kata kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tatkala Nabi Nuh mecok, maka kaum dia tu mari perasaan sedar. Kaum dia di kapur Ninawa tu. Mari perasaan sedar. Nabi tak ada ni satu bala besar kata. Nabi tak ada ni satu bala besar. Tuhan akan hantar azab mari untuk kita ni. Ni orang mikir. Nampak belah-belah dah. Marah hujan tak mari. Nani mega apa putus tumbuh. Tak buah. Tak ada hijau. Dan juga gapo lagi? Setengah kata air laut tu nampak gelombang besar naik. Sebab dia mikir ahli kampung ketua dia kata kita ni kena azab Tuhan juga ni sebab kita tak beriman pada Nabi ni. Nabi Yunus alaihissalam selaku Nabi kita. Sebab kita dah beriman lah. Kalau tak beriman kena azab juga dia kata. Ini nak ayat kata. Kita apabila buat benda tak molek particip ta Rasulullah kalau kita khabar sedar dah mikir mari kira cara mari ini adalah satu azab daripada Allah. Allah SWT akan azab kita boleh kita taubat. Fok kau Nabi Yunus ni dia taubat dah. Alhamdulillah ya kerah ahli kapal dia tubik pada. Pakak tubik habis belaka. Masa budak kecil haluh pakak tubik pada. Pakak doa istighfar kepada Allah. Katanya 40 hari 40 malam. Tubik pada istighfar kepada Allah di atas kesalahan dia. Kerana dia tak beriman kepada Nabi Yunus menyebab Nabi Yunus tu mecok lari daripada fak dia. Dan dia kata Tuhan akan azab fak dia. Allah, soklo dengan kisah Nabi, kisah Firaun Musa dah. Firaun apa boleh azab Tuhan? Kerana sebab tak beriman. Regi kerah pala. Lawe Nabi, lawe Tuhan, mengaku dia Tuhan pula dah. Sudah mati dalam neraka juga. Tak beriman. Tapi Nabi Yunus ni, fak dia ni beriman. Sebab itulah tersebut dalam surah ni, ayat ni menjadi ibrah berrian kepada kita umat Muhammad. Hei umat Muhammad, ni kisah Nabi Yunus. Walaupun pergi dia sama mana pun, maka akhirnya ia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia istighfar taubat di atas kesalahan dia. Dia kata falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Maka ada baiknya kalaupun duduk sebuah negeri beriman, negeri ke, kampung ke, tempat duduk ramai ke, adakah baiknya monaknya kalau mereka itu beriman? Fanafa'aha imanuha, maka dapat manfaatlah iman dia atau fanafa'aha iaitu ahli qaryah dia dapat manfaat imanuha iaitu iman mereka imannya kecuali illa qaum Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus. Ya dia beriman. Akhir dia beriman, akhir dia taubat, dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesalahan dia. Adakah malaknya? Adakah comelnya? Waklah jahat sama dia kalau tu sama tu begitu mikir mari maka kita sanggup tak nak beriman. Adakah malaknya saya kata. Maka perbuatan lagu ni tidak ada kaum sebelum daripada tu malaikat fak Nabi Yunus ni. Kaum Nabi Yunus. Kaum Firaun durhaka mati dengan kafir. Kaum Nabi Lut durhaka mati dengan kafir. Kaum Nabi tu Nabi ni lah Musa ke apa semua durhaka belaka tak beriman. Illa qaum Yunus, kecuali kaum umat Nabi Yunus. Hei umat Muhammad, ni cerita tu yang ayat dalam Quran. Alakah malaknya, alakah baiknya satu kampung, satu qaryah mereka itu beriman, maka dapat faedah daripada iman dia ahli kampung dia. Maka tengok sini fak mana pasal lagu ni? Illa qaum Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus.
lamma amanu tatak kalau mereka itu beriman fakhashafna anhum azabal khizyi, maka Allah SWT akak wihila wi tak ada azab yang hina yang Tuhan nak jatuh ke atas kepala dia. Cakap semula fakhashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya, adalah hidup dunia mereka itu. Kau selamat. Allahu akbar, menjadi usaha kepada kita siap-siap. Berimanlah kepada Allah, mari dengarlah ajaran Tuhan, mari sama-sama kita mengaji ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan melalui ayat-ayat dia, Quran dia. Jangan degil, jangan lawan, jangan derakak, jangan kupu. Beriman. Subhanallah. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala akak elakkan azab sangsara, azab yang surat-surat tadi itu nak molek yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka. Mereka selamat daripada azab yang Allah Subhanahu wa taala nak timpa ke atas mereka. Dan wa matta'nahum ila hin, dan kami itu Allah Subhanahu wa taala berikan mereka menikmati kesenangan sehingga suatu masa. Sebab siapa dia tu mati. Ila hin ni duduk dalam keadaan seni penuh dengan rezeki, boleh rasa nikmat Allah Subhanahu wa taala, indahnya, moleknya, banyaknya. Ilahi dengan siapa masa ya mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu itulah Tuhan mari cerita kecek tentang kita umat Muhammad pula. Royak kisah Nabi Yunus. Lepas tu royak kepada puak kita selaku umat Muhammad. Khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata di sini, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jikanya Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, dia nak jadi ke semua manusia di atas muka bumi ini beriman ke semuanya. Kulluhum, ke semua, jami'an, ke semua. Dua kali takut. Dia kuasa. Walau syaa Allah rabbuk, walau syaa rabbuk, dan sekiranya dikehendaki oleh Tuhan kamu, hai Muhammad, la amana man fil ardi, supaya mereka itu beriman kepada Tuhan kamu di atas muka bumi ini. Kulluhum, ke semua, jami'an, ke semuanya. Saya kuasa. Mewaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata hidayah ni Allah duk di tangan Tuhan sungguh, duk di kekuasaan Tuhan sungguh. Sebab itulah Tuhan mari royak Nabi ni. Dia kata afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'mini, maka patutkah hai Muhammad mung tu hendak memaksa manusia, duk paksa manusia tu sehingga mereka itu kesemua beriman. Oh, tak boleh paksa. Sebab hidayah ni duk pia, duk di Tuhan. Hanya dakwah royak ya. Kerja kita menyapa Islam. Kerja kita royak demo. Hidayah tak dapat hidayah, duduk bawah kekuasaan Tuhan. Jadi munak pasal dia tak boleh lah Muhammad. Afa anta tukhrihun nas. Jadi munak pasal dia supaya masuk Islam. Tak boleh. La ikrah fid din. Jadi Nabi ni dia nampak dah Islam adalah agama benar. Cerak orang tu Islam syurga tu. Dia nampak dah. Lalu itulah dia kaca sungguh. Dakwah sungguh dalam dakwah dia sendiri dan malai tu. Siapa dia nak paksa orang memeluk agama Islam sebab selamat Islam. Jadi Tuhan hidup ayat Nabi, hidayah ni duk bawah kuasa aku, mu dakwah saja, mu nak paksa orang tak leh. Sebab apa? Sebab Islam agama yang cacin orang panggil. Sasanati cacin, priap semen, luang atit thang duan. Kon hen mot wa man misal sawang. Kenapa belaka? Cahaya matahari itu dah cahaya Islam. Priap semen cahaya matahari itu. Kita tahu belaka matahari curah macam yap sina tengok nampak belaka. Jadi mun nak pasal kita alih tu kontang ruah. Sasana Islam ke sasana ti tu tong kuncak pe bangkap tahu mai dai. Prok ru tang ru. Kita tahu belaka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itulah semua orang kafir bila kita kecek dia, ayat dia. Oh ya tu dia baca belaka dah Quran.
Pemberi ahmud lah. Ada dah. Sateracan fok-fok jenis pasal mehe-mehe. Dia baca di Quran ni. Dengan terjemah pasal Thai. Kita hidup itu tak ada baca di Quran. Dengan cara terjemah. Fok dia baca, fok dia nak seksa. Pemberi ahmud lah ya tahu. Tapi dia tak dapat hidayah. Dia hanya tangcai kita nak wacaan. Arok apa? พื่อให้มีความรู้อ่านโดยไม่ได้เพื่อให้รับทางนำจาก Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak di situ. Waktu dah tak dapat hidayah. Ilmu suku, hidayah suku. Kalau itu iblis bimeh, iblis adalah alim. Tapi tak dapat hidayah daripada Allah. Ngaji habis doktor, ngaji habis profesor. Tapi tak erti seles itu. Sebab apa? Tak dapat hidayah. Dia tak minta hidayah. Sebab itulah kita dah hidup minta hidayah sama. Ihdina ya Allah ila siratal mustaqim. 17 kali siada badan. Minta Tuhan hidayah. Hidayah kepada diri kita, hidayah kepada ahli keluarga kita, isteri kita, anak kita, orang kita saya. Itu dipanggil hidayah khas pula. Hidayah yang ada dua. Hidayatul ammah. Masuk Islam. Ammah. Panggil hidayatul ammah. Atau hidayatul khasah ni. Orang Islam dah. Tapi duk pelai dengan Islam lagi. Oh, ni nak minta hidayah khasah. Ya Allah, ihdina ila siratal mustaqim. Ya Allah, bila dah hidayah kepada orang itu. Kenapa duk pelai tu, tak erti Islam tu, tak pandai lagi tu. Hidayah dia, minta dia. Lebih baik daripada kita minta laknat dia. Nah, minta hidayah kepada dia supaya Tuhan tunjuk jalan hajar dia, jalan yang betul. Lebih baik daripada kita sabcang dia. Subhanallah. Itulah yang panggil hidayah khasah. Kita minta lah hidayah kepada diri kita. Ya Allah, hidayahlah kami. Isteri kita, ya Allah, hidayahlah kepada biniku. Ya Allah, hidayahlah kepada anakku. Minta secara khasah pula. Jadi, nak ayat kata, khijamu tu adalah dakwah ya Muhammad. Siapa dia ya? Mu nak paksa we tak leh sebab agama Islam, agama sudah syarat nyata jelas segala-galanya. Afa anta tukhrihun nas hatta yakunu mu'minin, maka patut kau engkau Muhammad hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman. Ku capai bangkap kau tu medai. Capai bangkap kau medai supaya dia termasuk agama Islam. Kerja kita hanya dakwah royak dia tahu Islam. Sebab Islam sudah jelas nyata dah. Allahu akbar kabira. Itulah saya pernah kecek besok dengar. Tok guru panggil acan lah. Dia kecek yang tak dalam Quran ada tu yang kecek. Prinsip retina seperti dengan panggil seperti dengan apa? Taina yang kata. Mana tu ya rindu rapru tapi dia tak dapat tanam daripada Allah. Dia hanya baca Quran untuk nak tahu ilmu. Sebab itulah banyak orang kapitalis kadang-kadang mahalai di New York mana semua tu ngajar agama tafsir pada orang Islam. Mungkin senang dia. Aling reti tafsir. Hadis Nabi ingat atau ribu hadis. Ngajar agama Islam bagi orang Islam. Nabi tanya ya bime tak? Dah. Sebab bime ni adalah hidayah daripada Allah. Sebab itulah hidayah ni kena minta. Hidayah ni bukan jenis pasal timur saka dak ayahku alim, aku alim. Ayahku Islam, aku Islam. Ayahku jadi raja, aku jadi raja dak. Hidayah ni daripada Allah. Banyak orang alim ayah dia, anak dia tak dapat hidayah. Hanya siapa anak Nabi sendiri pun tak dapat hidayah. Tak ada jual di market, tak ada jual di beksi, di sewing, hidayah tak ada. Sebab itulah kita kena minta ihdina ya Allah kepada orang itu. Kalau dia kafir kita minta Tuhan hidayah dia. Saya dia misalnya sang kita doa with dia supaya Tuhan buka hidayah, pintu hidayah kepada dia. Itulah sallallahu ala nabiyina Muhammad. Apa betul daripada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah